Assalamualaikum dan selamat malam. Kami daripada kumpulan Lompat Terbang akan membuat presentation tentang tajuk filem The Big Short. Okey, kumpulan terdiri daripada saya Muhammad Rosli, Syafiq Syazmi, Muhammad Nur Sazwan dan Zulhilmi Zainal. Okey. Pengenalan. Okey, untuk pengenalan, amalan dan budaya etika yang baik oleh individu, organisasi dan masyarakat adalah perlu bagi menjamin kesejahteraan hidup dalam sesebuah keluarga, organisasi masyarakat, negara dan dunia amnya. Okey, yang kedua, isu etika dan amalannya dalam organisasi sering diperkatakan dalam media masa kini. Masalah pelanggaran etika dibimbangi oleh para pemimpin organisasi swasta maupun awam. Selalu ramai individu didapati bersalah kerana terlibat dengan amalan yang tidak beretika. Boleh dikatakan setiap hari terdapat kes-kes baru berhubung dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, penyelewengan, pilih kasih dan sebagainya. Okay. The Big Short, kami punya filem yang kami pilih, The Big Short, menceritakan tentang sekumpulan kucing manusia yang bertaruh terhadap malapetaka yang akan berlaku dan menang. Okey, sekumpulan manusia ini terdiri daripada pelabur, pedagang dan pengurus dana yang menghidung tentang perkara buruk yang bakal berlaku dan sedar yang mereka akan mengaut keuntungan daripada malapetaka ini. Filem ini dapat menyedarkan setengah pihak berkepentingan dalam organisasi untuk mengenal pasti punca, kesan dan langkah untuk mengatasi masalah dan persoalan yang timbul daripada sesuatu masalah yang akan berlaku. Okey, next saya akan serahkan kepada Syafiq Syazmi untuk teruskan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Syafiq Syazmi. Sekarang saya akan terangkan mengenai ringkasan filem The Big Short. Filem The Big Short ini mengisahkan tentang 4 orang pemuda, iaitu lakonan Kristen Bale, Brad Pitt, Steve Carell dan Ryan Gosling. Dan 4 watak ini mereka memiliki idea yang gila seperti brilliant ataupun hebatlah di saat berlaku krisis ekonomi dunia di Amerika. Kejadian ekonomi yang gawat cuba dimanfaatkan oleh mereka untuk mencari keuntungan saat situasi pasaran rumah itu tidak menentu. Dalam filem ini diceritakan bahawa Wall Street sedang menggunakan sebuah sistem yang banyak menimbulkan kerugian dari obligasi kredit rumah, iaitu home loan lah. Mereka mula menganalisa pasaran dengan tujuan untuk membeli CDS dari investment bank ternama di Wall Street. Namun kerana modal yang kecil, tiada yang berminat untuk menjadikan mereka sebagai pelabur. Dari tahun 2005 sehingga 2007, Dr. Burry terpaksa menghadap kemarahan klien-klien yang menganggapnya membuat keputusan gila, iaitu berlawan dengan ekonomi US. Antara klien yang menyamannya ada antara klien Dr. Burry menyamannya dan juga ada yang gugut untuk mengeluarkan duit yang mereka labur kepada Dr. Burry. Namun seperti yang diramalkan, pasaran jatuh dan dia menjana hampir 5% keuntungan daripada rancangan beliau. Bagi saya, The Big Short ialah sebuah filem komedi serius yang penuh dengan kritikan terhadap sistem kewangan negara Amerika yang kaya akan terus menjadi kaya walaupun bersalah kerana mencipta sistem kewangan yang tidak jujur. Akhirnya rakyat makin yang dipersalahkan. Sekarang saya akan serahkan kepada Zulhilmi untuk membincangkan mengenai filem The Big Short. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dari perbincangan yang dapat dibuat
kemerosakan ekonomi berlaku disebabkan oleh pihak bank yang memberikan gadai janji secara tidak bertanggungjawab kepada orang yang tidak mampu membayarnya. Dan sebenarnya mungkin tidak sepatutnya diambil. Bank kemudian menggabungkan semua IOU, gadai janji itu menjadi bond dan security eksotik lain dan menjualnya kepada pelabur secara besar-besaran, termasuk dana pencen, lindungan nilai dengan menggunakan alasan bahawa mereka melaburkannya dalam pelaburan yang sangat selamat. Banyak IOU yang ada ternyata sangat tidak berharga kerana seseorang yang menghasilkan 30,000 setahun tidak dapat membayar gadai janji yang besar. Akibatnya, kumpulan gadai janji juga kehilangan banyak nilainya. Banyak orang yang terperangkap dalam situasi ini. Contohnya pemilik rumah biasa, pelabur juga terpengaruh dengan menyatakan bahawa pasaran perumahan Amerika dianggap sangat kebal. Jadi mereka terpengaruh. Michelle Corey dapat melihat penurunan pasaran hartanah produk Mortgage Backed Security (MBS) yang dianggap sebagai bom waktu dan akan segera menurun. Jadi Corey mengambil tindakan dengan pelaburan yang cukup hebat dengan mengunjungi pejabat pelaburan besar yang mengeluarkan banyak dana kredit hartanah dan melakukan perancangan. Jadi dari perancangan itu selama hampir 4 tahun, walaupun menghadapi rintangan dan masalah, namun strateginya telah terbukti dan membuahkan hasil seperti yang dirancang olehnya. Jadi serahkan kepada sahabat saya untuk membuat pengurusan atas kisah filem ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada rakan saya. Okey, sekarang saya akan membuat rumusan daripada filem ni. Di mana daripada filem The Big Short ni dia berkaitan dengan tindakan segelintir individu, iaitu 4 orang rakan tadi yang berjaya meramal keadaan ekonomi yang akan berlaku dalam tempoh 3 tahun yang mendatang. Dan 4 orang pemuda ni mereka memiliki idea gila tapi bernas di saat berlakunya krisis ekonomi yang teruk di Amerika, kerana mereka menggunakan idea tu untuk memberikan pinjaman kepada setiap rakyat Amerika untuk membuat pinjaman perumahan, tak kira sesiapa saja, sama ada daripada penari, pelakon ataupun rakyat biasa, semua boleh buat pinjaman tu. Ya, apa yang dilakukan mereka ni tak menyalahi undang-undang, namun cara yang mereka buat tu tidak jujur dari segi kewangan. Dan mereka juga tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap kesan yang berlaku, iaitu krisis ekonomi. Pihak bank juga memainkan peranan yang besar terhadap berlakunya kejatuhan ekonomi ini, di mana pihak bank dia tidak meneliti terlebih dahulu latar belakang peminjam-peminjam dia, sama ada mampu bayar untuk tempoh yang lama ataupun tidak. Dengan ni pihak bank juga mungkin bakal mengalami kerugian yang besar akibat tindakan memberikan pinjaman secara besar-besaran. Seterusnya, daripada dengan berlakunya krisis ekonomi pada tahun 2008 tu, ramai yang kehilangan pekerjaan di Amerika Syarikat dan tidak mampu untuk melunaskan bayaran pinjaman mereka, di mana pinjaman perumahan yang mereka tidak mampu bayar tu akan menjadi milik bank. Rumah-rumah mereka akan menjadi milik bank, dan apabila berlaku terlalu banyak pengangguran dan hilang pekerjaan, pihak bank juga tidak mampu untuk menjual rumah yang ditarik tu secara lelang. Mengikut kepada ekonomi yang normal tidak menjadi masalah, namun kalau berlakunya krisis ekonomi itu, bank memang akan mengalami kerugian yang besar, di mana peminjam tidak mampu untuk membayar pinjaman dan rumah tidak mampu untuk dijual secara lelang. Hal seperti ini langsung tidak dijangka oleh institusi perbankan kerana mereka hanya memikirkan keuntungan daripada pinjaman yang mereka buat tu. Namun apabila terlalu ramai yang hilang pekerjaan dan tidak mampu untuk bayar balik pinjaman tu,
maka pihak bank dia akan menanggung kerugian yang sangat besar dan mungkin akan menyebabkan bank tersebut muflis dan tutup operasinya. Sekian, terima kasih.